Hey guys, my name is Alia. Welcome back to my channel. So in today's video, this is I think Alia nak upload this video for my last video of 2020. So yeah, Alia nak buat makeup sambil Alia bagi tahu kampung 10 things I hate about myself. And obviously adalah silver lining dia apa semua kan. But yeah, keep on watching kalau pernah tengok aku punya keburukan atau benda yang aku tak suka about myself. Untuk prep, Alia akan pakai Pretty Cake Glow Activator and Pulse. Okay guys, Alia just nak buat disclaimer. Okay, Alia buat video ni bukannya macam self-hate ke ataupun nak minta simpati ke apa ke whatever kan. Alia just nak buat as a macam for myself. Macam kukuk lah kan ke depan ni. Kalau aku tengok video aku boleh improve ataupun aku boleh macam, you know, just for something to look back to. Dia macam home video tapi made public. So, yeah, kalau hampa rasa hampa tak mau dengar benda negatif, then Alia tak rasa macam this video is for you. Tapi, okay, Alia tak mau cakap macam tu sebab obviously Alia ada silver lining ataupun Alia ada macam, daripada buruk tu ada juga yang baik dia. Aku tak tahu lagi apa yang baik dia. Tapi, and Alia tak ada skrip ke apa-apa ni, just aku, daripada otak aku, so... Kalau aku macam legging tu apa kata, hampa faham lah kan. Okay, yeah, untuk foundation, Alia akan pakai... Okay, since ni video last and Alia rasa macam Alia kena pakai foundation kegemaran Alia, which is for this year, tambah-tambah hujung-hujung, Banser Ultra Wear Flawless Foundation. Okay, ni memang kalau video yang Alia duk buat and Alia tak mention tu, Alia pakai ni. And reason Alia tak mention, Alia takut lagi orang kata macam terlalu banyak kan aku pakai foundation ni, terlalu kerak. Okay, okay, yang Alia tak suka kat diri Alia, macam physically ke mentally? Aku aku malah. Okay, aku malah. Tu satu benda yang macam ketara, yang aku macam I wish I could change, but I don't know. I don't know why I haven't changed, okay? Aku malah aku bertempat lah kan. Ada benda yang aku rajin, ada benda aku malas, tapi aku rasa the malasness, the level of malasness, dia macam outweighs the kerajinan, okay? Sometimes benda yang aku rajin buat, orang kata malah. Tapi kalau benda yang aku malah buat, orang rajin. Faham tak? Macam tak sama dengan orang. So, yang ni memang Alia punya sendiri. Daripada diri sendiri je. Okay? Wow. So cantik. Whatever. Kalau pakai foundation, kalau tak buat macam ni, sekali lekat habis. Kedua, ada sejenis awkward. Sejenis yang bercakap, satu tak fikir. Kedua, macam... Obviously bila aku cakap tu macam sometimes aku tak fikir, aku tak proses, aku tak fikir dulu what's the outcome of this conversation ataupun benda yang aku nak lafazkan. Lepas tu baru aku macam, you know, dah sembok semua, baru aku fikir ataupun aku kena handle the outcome, okay? I don't like the fact aku suka tangguh-tangguhkan satu benda, satu kerja. Apa kita panggil tu? Procrastinator, okay? I love oh my god. Okay. Okay guys, you know what? I don't actually know apa lagi yang aku tak suka kat diri aku sebab aku baru buat foundation and I don't think I have anything else to tell you guys. Seriously, aku macam takut gila video ni akan jadi 2 saat. Now Alia akan share apa yang orang bagi tahu yang depa bukan tak suka, bukanlah benci, tapi macam depa teguk, okay? So I actually wrote those down. Okay, ada orang kata Alia suka mencarut and sebenarnya dia tengok pada situasi. Bukanlah aku duduk dalam masjid tiba-tiba aku nak mencarut kan. Aku mencarut kalau duduk macam lara, okay? Macam duduk dengan kawan-kawan, duduk dengan happy-happy, tiba-tiba macam, you know, bila kita duduk dengan certain type of group, bila kita rasa selesa apa semua tu, kadang-kadang kita tak fikir. And bagi aku benda tu biasa, tapi mungkin bagi mereka sebab mereka tak biasa dengar ataupun benda tu macam benda yang harsh bagi mereka, benda tu mungkin jadi macam carut. Tapi okay, aku bukanlah nak defend aku punya ni. Kalau mulut jahat tu mulut jahat lah, tapi ni macam guna kata-kata kesat macam tu, mencarut macam tu.
Kalau mulut-mulut jahat tu macam hang gemuk, hang bodoh, hang babi macam tu. Tapi kalau kalau macam aku ni macam biasa-biasa macam orang cakap something kata bila orang cakap sesuatu yang macam terkejut ke apa, aku macam what the fuck bro? Macam tu. Faham tak? Aku tak tahu macam mana aku nak express kalau aku tak macam tu. For some people memang benda tu harsh, tapi itulah kan, macam aku dah dengar, aku tak rasa macam that's anything wrong. Tapi yeah, it is a bad word, like I know, tapi yelah tu kan di sini kan. Okay, so and then lepas awak cakap apa lagi? I don't act my age. Okay, aku again. Okay, I don't act my age. Obviously kalau hampa yang duk follow Alia, hampa duk tengok Alia punya ni, hampa sendiri pun cakap Alia tak nampak macam umur sekian-sekian, dia tak nampak macam dia dah kahwin, tak nampak macam dia ada anak, tak nampak macam I have my shit together, whatever kan. That's because I do not have my shit together, okay? Alia, kalau hampa dah dengar Alia punya, apa tu, hampa dah tengok video yang arranged marriage tu, dan hampa tahulah kan, Alia kahwin awal, tu pun kahwin apa tu, dijodohkan oleh ibu bapa lagi tu. And apa tu, I have to grow up like that. Alia bukannya macam nak cakap, bukan Alia grow up juga. Macam Alia di, okay, Alia rasa macam ni, Alia budak-budak, tiba-tiba Alia kena kahwin. Lepas tu bukan budak-budak in terms of Alia punya umur tu tak matang, no. Umur Alia memang dah cukup, tapi Alia je yang tak matang. Jadi aku rasa macam bila dah kahwin pun aku jadi macam akulah kan, masih lagi budak-budak lah. Tapi cuma aku ada husband macam tu. And husband aku pun layan aku macam biasa je, tak ada apa-apa yang macam, tak ada benda yang aku kena buat yang extraordinary ke apa ke. Semua benda aku rasa macam normal, semua benda aku rasa biasa. Tak ada any, macam kalau ada je yang orang suruh aku buat decision, kalau benda decision besar-besar ni, aku jarang di tempat tu. Jarang di tempat yang kena buat decision besar-besar ni. And rightfully so, sebab aku tahu kalau sebab I don't think I have the mental capability to do so. Okay, so basically I agree with that one. I don't at my age, aku tak matang. Aku daripada kecil pun lah, daripada aku kecil pun orang kata macam adik aku tu lagi nampak tua daripada aku. Bukan nampak, sorry, daripada ingat adik aku tu kakak daripada aku. And I don't know what to tell you guys, seriously. Aku memang tak matang. Tapi obviously ada tempat lah kan. Aku tak adalah buat perangai budak-budak macam budak-budak bodoh ke apa-apa tu. I would like to think of myself as someone yang happy-go-lucky. Someone yang playful. Okay? Itu term-term yang boleh digunakan sebab hang memang don't at your age kan. So, you play a lot. You play a lot. Okay, lepas tu, what else? Okay, this next one, aku rasa a bit hurt bila aku dengar. Tapi, I think it's true sebab, okay, dia cakap aku tak ikhlas. Aku tolong orang tak ikhlas. Aku, selalu dia tolong orang lah. Tolong orang tak ikhlas. Sebab aku ni sejenis yang nak tahu, macam busybody lah nak cerita. Aku nak tolong orang, tapi aku nak tengok apa yang dia buat dengan pertolongan aku tu. So, macam aku bagi ke orang barang kan. And then, orang tu jual ke, ataupun orang tu guna ke, ataupun orang tu beli, apa tu, bagi ke orang lain ke. Faham tak? Aku macam, lepas tu aku macam terasa lah kalau orang tu, bila aku bagi kat dia barang, lepas tu dia jual. Faham tak? So, itu maksudnya macam aku ni tak ikhlas. Kalau orang ikhlas, bila dah bagi tu, bagi je lah. Tak ada lah ada sambung-sambung ayat, oh hang buat apa dengan barang tu, hang guna ke, hang bagi ke orang ke, hang jual ke, whatever kan. I mean, I get it. Memang that's how it's supposed to be. Macam kalau hang dah bagi barang ke orang, hang tak payahlah nak fikir-fikir lagi kan. Tapi aku, kalau aku bagi baju ke orang, aku nak tengok orang tu pakai baju aku. Aku nak tengok macam, you know, tengok apa yang aku bagi tu macam membantu mereka kedok. Sebab sebab tu lah aku tak ikhlas lah. Maksudnya kalau benda tu aku nampak mereka tak guna, ataupun dia buat benda tak elok, whatever kan. Lepas tu aku jadi discourage untuk nak buat lagi. Aku discourage untuk nak tolong, nak buat apa-apa lah. Okay, lepas tu dia punya bateri habis. Sengal lah. Aduh, sakit hati aku. Okay, bila orang, this person bagi tahu aku yang tu, aku macam
terasa gila lah kan, obviously. Macam benda tu kita tak, okay, aku rasa macam ni tau. Kalau benda yang tak betul, kita takkan terasa. Tapi kalau benda tu betul, macam hang pun macam realization, hang ada macam realization punya ni kan, hang akan terasa. Okay, so kalau lah hampa ada orang tegur hampa sesuatu kan, lepas tu hampa terasa, that's true. Okay. Okay, untuk kening, Ali guna Full Pro Brow Powder. Ali guna dengan brush sebab nak senang. Okay. Sebab lepas tu, Ali boleh conceal kalau comot-comot. Wait, aku dengar bunyi ketuk-ketuk lah. Oh. Tak tahulah. Biarlah. Okay. Tak ada apa. Itulah aku rasa sebab kalau benda tu tak betul dan aku senang je just brush off kan. Macam aku rasa benda tu legit benda yang tak baik tau tak. Macam tak ikhlas tu kan benda yang tak baik kan. So aku macam terasa teruk lah waktu aku terima kritikan tu. Kritikan sangat. Tapi lepas tu aku move on lah. Aku macam, kalau aku macam, aku beritahu kat dia sendiri yang macam, kalau aku rasa macam aku tak boleh nak, apa tu, fully lepaskan satu benda, maksudnya macam, kalau aku betul-betul tak mau, macam mana nak cakap, kalau aku nak bagi sesuatu benda, aku kena macam ikhlaskan hati betul-betul sebelum, you know, do anything kan. Aku belajar untuk ikhlaskan diri aku. So, Alhamdulillah lah ni aku rasa aku dah jarang dah nak, apa tu, buat tak ikhlas tu ataupun ni. So, thank you so much to you yang kata dekat I tu. Sebab aku rasa I become a better person after that. Bukanlah become a better person macam tapi at least aku dah tak lah macam tu lagi dah. Aku bagi barang ke orang ke apa ke, aku macam aku let go terus. Aku let go semua. Aku tak fikir dah macam dia tu guna ke tak, dia buat apa dengan barang tu, dia jual ke, dia buat apa ke. Faham tak? So yeah, thank you so much sebab buka mata aku. Selama ni aku tak pernah dengar orang kata kat aku tak ikhlas. Okay. Selalunya macam kalau orang cakap tak ikhlas tu macam benda tu lawak-lawak. Hang ni tak ikhlas lah macam tu, faham tak? Jadi bukan benda yang hang kena ikhlas. Macam sit down kita kat aku macam shit. Okay, orang cakap yang ni selalu aku dengar daripada kecil sampai ke besar ni. Orang cakap aku suka cakap derah. Okay, aku suka cakap derah, cakap kuat. Okay. Okay, aku tak tahu benda apa yang ketuk tadi. I was hoping it was my anak-anak. Tapi aku macam spooked and aku tak tahu nak buat apa. Anyway, let's continue. Tapi aku macam nak cakap pelan-pelan, aku takut. What happened? What is that? Anyway. Next. Okay, next. Dia macam cakap, apa dia? Aku suka cakap derah. Aku cakap apa tadi? Aku suka cakap derah. Mau aku explain yang aku ada vocal cord yang sangat-sangat dalam. Aku tak tahu. Aku rasa yang tu explanation dia kat cikgu supaya macam cikgu tak stress kat aku. Yes, aku pernah kena panggil sebab suara aku derah. Macam aku kena jumpa dengan cikgu sebab suara aku boleh didengar 2 bangunan. Maksudnya macam sekolah kami kan, sekolah yang aku pergi, dia bangunan dia macam ni, macam bersusun macam tu, and suara aku boleh dengar dekat kelas sebelah sana. Faham tak? So, itu bila aku macam sembang. Bukanlah sembang, bohong lah. Maksudnya kalau aku excited, aku macam dengar sampai hujung sana. But for some reason, dekat YouTube ni, orang kata dia tak dengar suara aku, so aku macam wow. So, aku pun invest dekat mikrofon, okay? Hello. Okay, ni mikrofon aku kat ni. So yeah, suara aku derah, and tambah-tambah mak aku selalu macam kena ingatkan aku kalau dulu. Sekarang tak dah lah. Sekarang sebab aku dengan laki aku je. So macam kadang-kadang aku tak perasan yang aku tu cakap derah. Kadang-kadang aku rasa macam normal, tapi orang yang dekat aku macam diam sikit macam tu. Dulu kerja mak aku lah, kerja duk main, diam sikit. Kalau pergi event, macam event, kalau aku duduk dengan kakak aku semua tu, sakit-sakit adalah cubit-cubit. Macam kadang-kadang aku gelak-gelak, aku kena cubit, aku macam the fuck. Rupanya aku cakap derah, ataupun aku gelak kuat, whatever it is lah. Tapi obviously aku kena, tapi obviously sebab aku punya suara lah, aku suka cakap derah. Tambah waktu aku excited. Biasa-biasa aku cakap derah. Bayangkan kalau aku excited ataupun aku marah misalnya. Itulah.
Itulah kan sayang, suara dah derah tapi bukannya guna untuk benda bagus. Bukannya nak jadi macam ustazah ke, bukan ustazah, apa nama? Penceramah ke apa kan. Suara derah ya tapi tak ada guna macam why. Membazir, bazir, you know, bazir. Bazir apa kurniaan Allah lagu tu. So, yeah, aku rasa yang tu macam aku nak buat macam mana. Faham tak? Aku nak cuba, aku try lah. Lah ni aku memang lebih aware dengan surrounding aku, dengan aku punya suara. Macam, tapi kalau aku tahu aku dekat tempat ataupun suasana ataupun macam situasi yang aku tak payah nak cover, obviously hampa boleh dengar suara aku from a mile away. Sebab itulah sama aku rasa mak aku macam bagi aku pindah kat macam lot. Macam rumah kami dengan jiran tu jauh-jauh, bukan yang rumah teres. Dulu aku duduk rumah teres, aku risau. Aku macam nak pergi interview aku punya jiran. Macam, apa perasaan cik jiran dengan saya? Seriously. Still pun macam banyak je dia punya cerita. Bila dah suara derah tu, faham-faham lah kan. Apa lagi yang derah bunyi dia. Tapi, that's for another video. Tuhan. Kosongkan minda anda, jangan gatal, jangan fikir tak elok. Aku akan lipstick daripada Pixi. If you haven't watched the video yet, go and watch the review. The review video I made. The review video for this Pixi line, Make It Glow line. Kita tengok kah? Okay, this next one, bukannya orang habaq aku, bukan. Sorry, this next one, aku tahu sendiri. And, after kahwin dengan my husband pun dia bagi tahu aku yang aku ni jenis yang tak penyabar. Okay, orang yang tiada kesabaran. Kalau hampa Islam dan hampa tahu kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Macam tu lah. Aku tak tahu ayat dia. Ketara sekali bila aku kena tunggu orang. Aku tak boleh tunggu orang. Aku tak boleh and I refuse. Kalau macam nak sesuatu, macam nak benda, aku jenis tak sabar. Semua benda macam ni. Kalau aku nak beli sesuatu benda tu, kalau aku tak ada duit, aku refuse untuk kumpul duit macam apa tu? Faham tak? Aku nak satu benda tu, aku kena beli terus. Bila aku nak sesuatu benda, aku kena beli on the spot ataupun aku takkan beli. Faham tak? Ataupun macam kalau bila aku ada duit nanti, aku akan beli waktu tu. Aku takkan simpan duit. Aku tak jenis bersabar untuk menabung apa semua tu. So, itu antara apa tu? Itu pun salah satu ketidaksabaran tu lah. Lepas tu, yang ni pun orang beritahu kat aku. Aku ni jenis yang tak fikir masa depan. And, yeah. Bukan saja aku tak fikir apa yang aku nak makan tengah hari lagi. I literally didn't think about that. Aku masa depan memang aku tak nampak and aku macam tak fikir lah. Untuk eyeshadow, kita nak pakai Anas Madness ni. Madness palette ni. Again, macam kalau aku cakap macam tu, memang aku tahu benda ni tak elok. Tapi at the same time, aku tak tahu apa yang aku boleh buat untuk change that. Sebab aku betul-betul tak tahu, aku jenis tak mau guna otak. Aku tak mau fikir. You know? Kalau lagi aku fikir, lagi aku depress, lagi aku... Sebab tu apa aku macam doesn't at my age. Sebab aku tak jenis fikir masalah macam tu. Nak rancang makanan, nak makan apa pun tak mau. Bayangkan kalau benda yang macam lagi penting-penting tu. Erti tak? Erti? Okay, don't get me wrong. Aku nak berjaya. Aku nak hidup mewah. Aku nak macam-macam tu aku nak. Tapi aku tak mau. Aku tak mau buat benda untuk achieve that. Aku tak ada benda yang aku buat untuk capai apa yang aku nak. Faham tak? Macam tak bercita-cita lah. Tak apa aku jadi bercita-cita saja tapi tak ada apa-apa yang drive aku ataupun aku tak ada drive. Aku tak ada drive. Aku ada kehendak tapi aku tak ada drive. Macam tai tak orang macam ni. Macam nak kata kat dia sendiri pergi mati je. Honestly. Rasa macam a waste of space, a waste of, you know, hidup ni. Kalau dah hang tu tak ada apa-apa nak buat dengan diri hang, rasa macam a waste lah kan. Aku masih lagi tak tahu apa yang aku nak buat. Aku masih lagi macam, faham lah no. And aku umur 30, okay. Tahun depan 31. So,
Walaupun orang ada orang muda pada aku pun dah berjaya, ada brand, ada bagai-bagai, ada macam-macam lah. Aku boleh tengok mereka, aku boleh happy kat mereka, tapi aku tak ada, still aku tak macam inspired nak, you know. Aku tak terang sebut. Macam lelaki aku pula, dia duk stress kat aku macam, aku buat kimchi and aku kadang-kadang aku nak buat bisnes kimchi apa semua kan. Memang sekarang ni pun masih buat. So, kalau nak beli kimchi, contact I. Okay, aku rasa aku memang ni, tapi aku macam, dia cakap, fikirlah aku nak buat promo apa-apa ke, nak buat ada apa-apa lah kan, macam business plan, macam tu. Nope, I cannot, I can't, okay, and dia pun macam, apa, nak ni, tapi, apa tu macam, faham tak? Konon-konon nak ada business apa semua, tapi tak mau buat benda-benda macam ni, tak mau. So, itulah yang dia duk marah aku tu. Tapi dia cuma mampu marah je lah. Aku still tak buat apa-apa juga. Adakah ini kedegilan? Adakah itu kedegilan? Sebab bila dah besar-besar ni tak ada orang panggil aku degil ataupun tak ada orang cakap aku degil dah. Dulu kecil-kecil je. Tapi adakah masih lagi itu namanya degil? Tak serik. Saya tengok kesimpulan video ni, I hate myself. Itu je kesimpulan dia. Please, hampa di luar sana jangan tiru apa-apa pun. Ya? Hampa boleh dengar je. Mana yang baik hampa ambil, yang jahat hampa tolak tepi. And the saddest part is, aku macam nak cakap, I know, aku tahu dia sendiri tu, aku tahu apa yang orang nak beritahu kat aku ni benda betul, and memang aku tahu sendiri. Tapi still I don't have any, macam aku mengaku dia sendiri pun, aku sedar diri maksudnya. Tapi still tak ada apa-apa. Kalau kata sedar diri tu lepas tu nak berubah ke apa, tak juga. Faham tak? Macam video aku kata, video pasal aku punya journey tu lah. Saya memang pasal gemuk apa semua tu kan. Aku tahu. Aku tahu. Aku kena macam ni, aku kena macam tu. Aku tahu ada grup yang boleh menolong. Aku tahu, Allahu Akbar. Aku tahu banyak benda, tapi still, kalau aku tak buat dan tak ada apa-apa. Faham tak? Macam, okay, aku tengok cerita Euphoria kan. Perempuan ni kata ni depression. Tak tahulah dia dah kata depression, aku tak tahu. Dia kata, dia tahu dia nak kencing. Dia rasa sakit bila dia tak pergi kencing. Dia tahu mana toilet, dia tahu berapa tapak dia kena pergi toilet. Macam kalau dia langkah pergi toilet, dia boleh kencing apa semua. Dia tahu semua benda ni memang, you know, dia tahu. Tapi, dia tak boleh. Macam dia tak buat. Aku cakap, I don't. Waktu aku tengok serta aku macam, why would you do that to yourself? Like, Hana tahu Hana kencing, kenapa tak bangun pergi kencing? Faham tak? Tapi benda ni macam, faham, macam sekarang ni pun macam tu lah. Kalau aku sendiri pun, aku dah tahu untuk nak dapat satu benda tu aku kena buat apa, tapi aku tak buat. So, patutkah hang apa tu komplain? Tapi itulah, all I do is complain. Aku macam, aku tak ada ni, aku tak ada ni, aku ni, aku ni, aku dah ni, tapi aku tak buat apa-apa juga. So, you know? Apa sayang? Tak. Sebab tu aku rasa macam macam jadi influencer ni ataupun Instagrammer ataupun public figure ni macam satu benda yang berat, sebab aku tak rasa macam orang patut contohi aku. I'm not a good role model ke whatever. Kalau bab-bab ni lah. Tapi aku bukan kata aku ni teruk sangat sampai macam aku Jake Paul ke apa kau. Faham? So, aku rasa Jake Paul tu lagi elok pada aku lah. At least dia achieve apa yang dia nak. Dia macam dia go for what dia nak kan. Aku tak ada apa-apa langsung. There's literally nothing yang aku buat sekarang ni untuk masa depan yang cerah. Untuk aku. Faham? Wow. And actually kalau maksudnya ada tak ada sembang hampa, tapi sebenarnya aku diberhentikan kerja hujung tahun 2019. So start 2020 ni aku stay at home mom lah. Technically nama dia. And lepas pada macam
Tak tahu lah, aku tak tahu realization ni my waktu bila, tapi aku rasa bersalah sekarang ni sebab I can honestly say that I'm happy being a stay at home mom. Duduk kat rumah, jaga anak ke whatever lah. Aku rasa this is the life for me. I'm not really good at, working. And aku sebenarnya rasa sangat-sangat sedih, atau bukan sedih, macam rasa bersalah bila aku nak kena habaq dekat mak aku ke, adik aku ke, adik-beradik aku semualah, sebab mereka kerja. And yelah, mereka kerja keras untuk ni kan. Tapi aku happy je duduk kat rumah, tak ada apa. I know some people out there, dia memang nak bekerja. Memang dia prefer untuk keluar dari rumah buat kerja. Bukannya jadi suri rumah semua. Tapi untuk aku rasa macam it's not a bad life. Maybe juga sebab aku ada apa yang aku ada sekarang ni. Tapi tengoklah esok ni kalau jadi apa-apa, masa depan tak ada rancangan langsung, mampu Aku tak tahu dah aku berhenti kat mana, ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Yang ni yang aku sendiri pun tahu, and aku rasa macam aku pernah dengar juga orang kata, which is inconsiderate of others. Macam aku pentingkan diri sendiri lah basically. So I mean, I would like to think that I'm not, tapi aku sendiri pun tahu yang aku macam tu. So aku macam tak tahulah sebenarnya in what dari segi apa yang aku boleh bagi tahu. Aku pun tak tahu macam mana aku nak terangkan this one, sebab it sounds really really bad. So yeah, I don't know. Kalau macam the simplest thing, I don't know, I really don't. Okay, macam ni. Kalau aku nampak makanan sikit, ni yang aku nampak macam the smallest benda yang aku boleh comprehend. Macam kalau aku diri sendiri lah, aku nampak aku macam ni. Kalau aku nampak benda tu sikit, macam makanan, macam kalau aku basically kalau aku nampak makanan tu sikit dengan orang lain, bukan keluarga aku, bukan lelaki, anak-anak aku semua. Kalau aku nampak makanan tu sikit, aku takkan makan bagi habis, ataupun aku macam ambil banyak ke apa, aku buat macam aku dah kenyang ke whatever lah. Aku rasa macam aku considerate of others kalau part tu. Tapi aku rasa kalau dengan keluarga, macam aku dengan anak-anak aku semua, kalau ada ayam satu dan aku nak ayam tu, aku akan makan ayam tu. Sebab kenapa ada ayam satu kalau bukan anak-anak aku dah makan? Faham tak? Aku rasa macam tu je. Tapi mungkin juga macam laki aku, dia kerja and aku tak kerja, aku duduk rumah. Tapi bila dia balik, aku ajak dia, jom abang naik motor. Aku ajak macam tu. Tapi so dia macam bawa aku lah. Lepas tu macam aku nak naik motor lama, aku nak ajak dia jalan-jalan merata. Tapi dia dah, tadi dia pergi kerja naik motor, balik kerja naik motor. So macam dia dah penat lah naik motor sebab punggung dia apa semua ever lah kan. The reason is. Tapi aku macam, aku tak kira kat dia. Aku tak fikir pasal dia punya punggung. Aku kira aku je nak main. Aku je nak jalan-jalan. Faham tak? Aku je nak macam tu. And boleh je aku nak keluar sendiri naik motor. Aku pun reti, tapi itulah, sebab aku nak keluar dengan dia, bukan aku nak keluar naik motor sangat pun. Nak keluar dengan dia. So aku ask dia lah untuk bawa aku jalan-jalan. Tapi itulah, lagi sekali dia nampak macam memang inconsiderate lah kalau ayat dia tu. Lagi satu, okay, yang ni yang aku ingat dekat tempat kerja lah. Okay, kalau aku buat sesuatu benda, aku nampak benda tu salah, and maksud dia macam kalau orang buat benda, lepas tu aku nampak salah, aku tegur dia terus-terus macam tu. Macam aku tak consider dia punya perasaan, aku tak consider dia punya ni. Sebab bagi aku, kalau dah hang buat kerja salah, hang kena betulkan. Ataupun macam nak cakap, kalau salah tu salah lah kan, hang kena betulkan lah kan. Tapi aku macam I don't know, sebab maybe aku muda, sebab umur aku muda, and mereka orang veteran, orang tua, orang lama, whatever the name is lah. Bagi mereka that's a bit harsh lah. So macam tu lah kot. Tu contoh yang paling ketara sekali. Macam tu.
Lepas tu yang ni pun laki aku suka cakap aku suka mengungkit. Sama ada benda, dia selalunya benda terjadilah. Benda yang terjadi. Antaranya macam aku selalu imbah masa lepas atau masa silam aku. Macam aku naikkan benda yang dah tak ada tapi aku ada-adakan. Itulah kot. Dia selalu masukkan tu macam tu lah, mengungkit dari segi tu. So macam selalunya mengungkit ni macam dia kembali kepada macam kata tak ikhlas tadilah. Macam tak ikhlas. So macam kalau aku duk ungkit masa lepas aku tu maksudnya aku tak redha macam tu. Aku tak pasrah. Redha pasrah aku tak tahu. So I think that's it for the bad things yang aku tak suka diriku. And now Alia rasa macam Alia patut bagi tahu apa yang aku suka dari diri aku and apa yang orang bagi tahu yang mereka suka tentang diri aku. Satu, orang kata aku peramah. So ya, aku peramah. Aku selalunya macam the class clown ataupun the hype girl ataupun the happy go lucky one out of everyone in my group. Yeah. What can I say? I'm so fun. And lepas tu yang ni aku sendiri pun macam nampak, which is aku ni sejenis yang confident diri tu di tahap yang berbahaya, which is not necessarily a good thing. Sebab kalau ada hang macam confident sangat pun hang macam, you know, macam you content with yourself, jadi hang macam tak ada benda hang nak ubah. Okay, so ya, tapi bagi orang macam benda tu macam benda yang bagus lah. Sebab obviously memang dah bagus kan, hang confident kan, hang you do things yang orang lain mungkin rasa macam benda tu menakutkan, macam pakai macam ni, I don't know. Ataupun macam even make a video, okay, selalunya macam orang kata dia pun nak cakap pun teruk, tapi sebab aku rasa macam aku duduk seorang dalam bilik ni, aku tak rasa awkward. Tapi bila ada orang aku macam video juga tu macam lagi satu aku macam acceptance. Okay, aku ada acceptance. Okay, aku terima yang aku gelap. I embrace it. Okay, I embrace it. Bukan yang aku gelap dah habis kat situ. Tapi aku macam aku gelap and aku fabulous. And aku tak rasa macam aku nak kena change. And macam orang selalu macam terkejut dengan aku punya video. Macam, oh, dia pakai foundation shade colour kulit dia. Sebab selalunya macam kalau orang kulit gelap pun kadang-kadang dia pun pakai foundation yang 2 or 3 times more lighter than their actual skin colour. So aku macam, ya, aku tak macam tu and aku tak boleh relate. And aku rasa bangga orang nampak aku macam tu. So lepas tu aku rasa macam aku cerdik. Aku mungkin tak pandai buku, I'm not book smart ke whatever like that kan. Tapi macam aku ada common sense. Aku macam boleh fikir dengan logik. Faham tak? Ya. And memang rupanya benda tu macam macam tak semua orang ada. Common sense ni tak semua orang ada. So aku rasa that's one of my good things, my talent. Ya. Atau apa lagi aku tak tahu. Apa yang boleh puja aku? Hamba kata aku lawak. Okay, yang tu mungkin masuk ke kategori satu tu lah, life of the party gitu. Yalah guys, I don't think I have anything else to tell you. Rasanya dah habis dah aku punya bateri. Dah aku slow dah ni. Ya, kalau aku tengok belah sana sebab aku nampak aku cantik. So I'm so sorry. Aku kena macam ni. Aku tak boleh. I can't. Kalau aku tengok diri sendiri aku macam tak boleh. Aku tak fokus. Okay, aku tak tengok dah. That's why aku tak tengok. Okay. Aku rasa yang the main thing is the confident part lah. Yang tu yang paling orang keep on mentioning. Macam bagi tahu lagi. Macam, ya. Itu yang the main thing kot aku rasa. I don't know what else. Seriously. Ya. Aku rasa aku dah tak tahu nak cakap apa. Jadi aku rasa aku patut tutup this video here. Okay guys, that's it. Thank you guys so much for watching. Kalau hampa ada lagi kata-kata semangat ataupun ada kritikan yang Alia boleh macam ubah benda yang betul-betul yang membantu Alia, bukannya just hang mau hampa tu kuih, tak payahlah kan. Boleh leave it in the comment section below, or hampa boleh share hampa punya, tak perlulah macam mendalam sangat kan, tapi just a little bit about yourself yang hampa tahu hampa kena ubah and hampa dah ubah ke whatever the story is lah. Just that's it. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye.